Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Syukur pada Allah Ta'ala diberikan peluang dan ruang untuk bertemu pada pagi yang berbahagia pada hari ini. Hari ini dah 8 Sya'ban, maka sudah pastilah kita menghampiri pertengahan bulan Sya'ban dan juga pengakhiran bulan Sya'ban nanti memerlukan mujahadah yang tinggi. Lagi dekat kita dengan peluang-peluang melakukan ketaatan, sudah pastilah dituntut 1000 pengorbanan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan kita bulan Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban ada hari yang dipanggil Nisfu Sya'ban. Kena sebut betul-betul, bukan Nafsu Sya'ban tetapi Nisfu Sya'ban. Nisfu artinya separuh. Nisfu maksudnya separuh. Jadi bila kita sebut Nisfu Sya'ban, separuh Sya'ban, iaitu malam 15 Sya'ban. Kata Nabi SAW pada malam Nisfu Sya'ban, Inna Allaha la yattali'u ila khalqihi fayaghfiru li jami'i khalqihi fi lailin min nisfi Sya'ban. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihat pada hamba-hambanya pada malam Nisfu Sya'ban untuk diampunkan semua dosa-dosa mereka, illa li musyrik wal musyahin, kecuali orang-orang yang syirik dan orang yang pendendam. Jadi pada malam Nisfu Sya'ban Allah Ta'ala berikan pengampunan kepada mereka yang berusaha untuk tidak syirik dan berusaha untuk tidak menyimpan dendam. Jadi dua golongan ini adalah golongan yang mendapat kebaikan pada malam Nisfu Sya'ban. Dan begitu jugalah asas apa yang kita minta daripada Allah Ta'ala sepanjang bulan Ramadan, agar kita diberikan keampunan, Asas kepada meminta ampun daripada Allah Ta'ala, kita dulu kena mengundang ampun itu sampai. Baik, ada dua golongan yang perlu kita tengok. Yang pertama, orang yang syirik.
Orang yang syirik, kata Nabi SAW, ialah syirik ni boleh terjadi sebab 3 benda. Dalam hidup kita ni, kita tak nak jadi orang yang syirik. Tapi syirik boleh terjadi dengan 3 perkara. Ataupun 3 situasi. Ataupun 3 komponen. Dalam hidup kita ni, 3 komponen ni boleh menyebabkan seseorang itu syirik. Yang pertama, boleh sebab syirik kerana kepercayaan. I'tiqadi. Bila mana kita percaya kepada batu-batu tangkal, kita percaya kepada Tok Bomoh, kita masuk dalam upacara tikam nombor ekor, kita, itu judi, tapi ada unsur ramalan. Apa sahaja yang kita mensyirikkan Allah Ta'ala, kita buat ibadah bukan kerana Allah Ta'ala, ataupun kita memperakui bahawasanya ada Tuhan selain Allah Ta'ala, ataupun agama lain ada Tuhan mereka yang setanding dengan Allah Ta'ala, maka kepercayaan itu menyebabkan seseorang itu tidak mendapat pengampunan pada malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, terbatalnya akidah ataupun syirik boleh berlaku dengan percakapan. Dengan kita mengatakan Tuhan selain Allah Ta'ala itu wujud. Kita cakap. Sedangkan lafaz la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, itu lafaz yang eksklusif. Tiada Tuhan, satu bahagian, melainkan Allah, satu bahagian. Perkataan tiada Tuhan ini memang kita kena sebut. Maksudnya kita kena menafikan semua patung-patung berhala. Kita nafikan semua entiti-entiti yang dianggap seperti Tuhan. Dan kita isbatkan Allah Ta'ala, illallah, hanya Allah saja Tuhannya. Tapi bila kita lalu di tokong-tokong, kita lalu di pusat-pusat peribadatan agama lain, kita kata, oh itu Tuhan dia. Secara tidak langsung, kita telah melafazkan itu Tuhan dia. Dah ada Tuhan lain pula selain Allah. Jadi kena awas bila kita melalui patung-patung yang sedang disembah oleh orang lain, kita kena menafikan patung itu. Kita kena isbatkan, kena tetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. 2. Dan yang ketiga, boleh berlaku syirik kepada Allah Ta'ala dengan sebab perbuatan. Apabila kita pergi ke upacara-upacara keagamaan, kita pergi memudah carakan orang buat ibadah agama lain. Secara tidak langsung, kita telah membantu upacara syirik berlaku. Sepatutnya kita kena ajak manusia untuk mengesakan Allah Ta'ala. Tetapi kita berada pada kedudukan, kita pula mempromosikan kesyirikan. Kecuali kalau kita ditugaskan untuk menjaga keselamatan. Contohnya, kita bertugas sebagai polis ataupun polis trafik. Kita ditugaskan untuk menjaga lalu lintas. Kita ditugaskan untuk menjaga keselamatan. Di situ, ulama' memberikan satu kelonggaran sekiranya itu adalah atas arahan daripada pihak kerajaan ataupun pihak agama Islam ataupun negara Islam lah. Ya, kita bertindak balas untuk menjaga mereka kerana hak mereka untuk bebas beragama dalam negara Islam. Maka harus. Tetapi atas dasar volunteer, volunteer kita pergi ikut upacara keagamaan itu, maka itu boleh menyebabkan terbatalnya akidah. Jadi akidah boleh terbatal, syirik boleh berlaku dengan percakapan, syirik boleh berlaku dengan perbuatan, syirik boleh berlaku dengan kepercayaan. Kepercayaan contohnya kalau kita percaya pada batu-batu ajaib ke kan, batu-batu sakti. Berlakunya kurafat ataupun kita letakkan selain Allah yang boleh beri manfaat dan mudarat, maka kita khawatir ianya ada unsur-unsur syirik. Ya. Kalau kita nak minta tolong orang alim ataupun orang baik-baik, kita boleh minta tolong dia. Tetapi asas kepada minta tolong itu, kita terlebih dahulu berusaha untuk memperbaiki keadaan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya orang datang jumpa saya, Ustaz, ya, boleh tak minta tolong doa? Doa apa? Agar anak-anak saya berjaya pelajaran apa semua. Boleh? Jadi kita pun pergi rumah dia, pendoa ataupun doa di masjid. Pada masa yang sama, orang yang minta doa itu dia kena faham. Kita hanya boleh minta tolong Allah Ta'ala doakan, kita doakan untuk anak-anak dia cemerlang pelajaran. Tapi kalau anak-anak dia sendiri ataupun dia sendiri tidak menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita khawatir perbuatan itu perbuatan yang seakan-akan kita minta orang lain doa, lalu orang lain yang menyebabkan kita mendapat kabulnya doa itu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Islam, kita tidak ada sifat perantaraan, tidak ada. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, lalu kita minta orang alim doakan. Begitu. Ya, maksudnya kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Barulah kita minta orang lain yang alim-alim doakan. Ni kita beria doa. Rupanya kawan tu kaki maksiat, kaki mabuk ataupun kaki judi, kaki perempuan.
Kita bergeria buat doa selamat. Ya Allah, panjangkan umurnya. Ya Allah, berkatilah hidupnya. Ya Allah. Tapi pada masa yang sama, dia sendiri tidak menghargai doa yang dilafazkan kepada Allah Ta'ala itu. Jadi dia tidak ada istilah vele doa. Kan ingat tak dulu pernah havoc dekat Malaysia ni istilah vele doa. Minta tolong doakan. Yang mana benda itu satu perkara yang tak sepatutnya berlaku. Kerana istilah doa ini adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh ya? Jadi dalam Islam kita tidak ada istilah perantaraan. Di saat Nabi Muhammad SAW membawa Islam di tengah-tengah orang Arab. Pada ketika itu mereka telah pun beriman pada Allah. Cuma mereka beriman secara jahiliyah. Cara mereka beriman adalah mereka menjadikan patung-patung sembahan, patung-patung berhala ini sebagai perantaraan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tak boleh, itu syirik. Tetapi bila ditanya kepada mereka, siapa yang menurunkan air hujan daripada langit, la yaquluna Allah, Allah. Siapa yang tumbuhkan pokok daripada bumi, la yaquluna Allah, Allah yang buat. Tetapi kenapa sembah-sembah patung berhala? Ditanya kepada mereka, mereka mengatakan, kami sembah patung-patung berhala ni bukan sebab kami sembah dia. Kami jadikan batu-batu berhala ini sebagai perantaraan kami dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok. Islam meletakkan perantaraan di antara kita dengan Allah Ta'ala itu sebagai perkara yang tak boleh berlaku. Kita yang berhajat, kita yang berdoa, kita yang nak ke syurga, kita yang kena berjalan menuju syurga. Kita tak boleh. Adil ke, saya nak tanya semua orang, adil ke kalau kita nak ke syurga lalu minta orang lain yang buat ibadat? Adil ke? Tak adil lah. Ya? Ataupun benda tu tak boleh terima di akal. Kita nak ke syurga lalu suruh anak yang jadi baik. Tak boleh gitu. Kita yang nak ke syurga sebagai mak ayah, lalu kita mengharapkan anak kita jadi baik. Anak kita kena jadi baik sebab kita nak ke syurga. Betapa selfishnya kita, betapa pentingkan dirinya kita. Ya, ataupun yalah, begitulah keadaannya. Kita nakkan kita yang ke syurga, lalu suruh anak hafal Quran. Along, dah hafal Quran belum? Along, dah baca Quran belum? Along, dah solat belum? Kita memang suruh dia solat, kita suruh dia baca Quran, kita suruh dia solat jenazah, solat jemaah. Tetapi asas kepada dia taat bukan untuk kita yang dapat manfaat. Dia buat salat, kita suruh dia solat supaya dia taat pada Allah. Kita nak didik dia. Nampak? Kalau kita didik anak ataupun kita suruh anak untuk jadi baik, untuk diri dia, maka itu lebih murni dan lebih bagus berbanding kita suruh dia buat taat untuk mak bapak ni yang ke syurga. Jadi itu tempang lah, dipanggil tempang. Masya Allah. Tuan-tuan perempuan, mewakili barisan AJK Surau An-Nur Fasa 3A Seremban Selatan mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan. Sumbangan boleh disalurkan ke 05012010053038 Bank Islam. Masya Allah. Selamat datang pada semua yang hadir pada pagi ini. Kita bicara berkenaan dengan Nisfu Sya'ban. Kerana minggu depan dah Nisfu Sya'ban dah. Maksudnya minggu ni lagi seminggu. Malam tu dah Nisfu Sya'ban. Jadi kita start warm up diri kita macam mana kita nak sambut Nisfu Sya'ban. Selamat datang pada Siti Maisarah hadir daripada Terengganu. Masya Allah, terima kasih atas kehadiran Kak Hajah Hasni. Waalaikumsalam. Makcik Atikah, tak adil katanya, orang Melaka. Masya Allah. Kepada Nizam Arjuna, waalaikumsalam. Jum'ah Bakar Abu Bakar, Masya Allah. Kak Lin Mazlin daripada Johor Bahru. Orosmil, waalaikumsalam. Masya Allah. Siapa yang hadir lagi? Kakak Haruniza daripada Sungkai, Perak. Malam Nisfu Sya'ban, separuh lagi. Betul. Masya Allah. Kepada Denisha Baharum, Masya Allah. Terima kasih atas kehadiran. Orang yang pertama hadir pada pagi ini, Kak Mar WKN daripada Seremban, Masya Allah. Waalaikumsalam. Kak Liza Haji Hamdan daripada Bandar Tun Sen On. Wong Jowo, Masya Allah. Semua yang hadir didoakan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Yang tak hadir pun kita doa bersama, tak ada masalah. Yang penting kita nak menelusuri perjalanan mencari cinta Allah Ta'ala. Baik, sambung. Tadi kita bercakap bagaimana Allah Ta'ala berikan darjat yang tinggi pada mereka yang tidak syirik pada Allah Ta'ala. Jadi syirik boleh berlaku apabila kita menduakan Allah Ta'ala dari sudut percakapan, dari sudut perbuatan, dari sudut kepercayaan. Baik. Dan satu lagi golongan yang disebut oleh Nabi SAW tidak mendapat pengampunan. Waalaikumsalam Kak Nuraini Ishak. Tidak dapat pengampunan pada malam Nisfu Sya'ban. Golongan yang kedua iaitu Al-Musyahin. Apa maksud Al-Musyahin? Orang yang berdendam. Berdendam ni maksudnya orang yang tak nak melepaskan sesuatu ketidakpuasan hatinya pada individu lain. Lalu dia mengharapkan orang lain mendapat musibah.
Itu musyahin. Jadi Allah Ta'ala tak akan bagi pengampunan pada mereka yang ada sifat pendendam ni. Cuba tanya balik. Tanya diri kita, pada saat dan ketika ini, ada tidak orang yang kita berdendam? Paling teruk dendam dengan pasangan. Paling teruk sekali lah. Hari tu awak buat saya siap awak, saya buat awak balik. Berdendam dengan pasangan. Jangan berdendam. Apa nak berdendam? Jangan berdendam. Sebenarnya orang yang tak, bayangkan dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Kita sambut Isra' Mi'raj 27 Rejab. Kita masih lagi dalam suasana Isra' Mi'raj ni. 10 hari melepas Isra' Mi'raj. Apa yang kita belajar dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj? Dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj, kita diajar Nabi Muhammad SAW sebelum dia berjalan bertemu dengan Allah Ta'ala, baginda terlebih dahulu dibedah dada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dibedah dada dan dibasuh hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila hati baginda sallallahu alaihi wasallam tu dibasuh sebelum berjalan mencari Allah Taala, apa maksudnya? Maksudnya kita mesti memiliki hati yang bersih untuk mencari cinta Allah Taala. Orang negeri, masya-Allah. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala inginkan anugerahkan keampunannya, anugerahkan cintanya pada kita, kalau kita tidak bersifat pemaaf. Itu kena pegang sungguh-sungguh. Ya, kena pegang sungguh-sungguh dalam akal, dalam minda, dalam hati kita ni. Kalau aku bersifat pendendam, siapakah yang akan memaafkan lagi? Ataupun adakah aku ni dapat keberuntungan apa-apa? Jawapannya tidak lah. Ya, orang yang menyimpan dendam ni, lama-kelamaan dia sendiri yang sakit. Jangan. Ya, Nabi Muhammad SAW diajar untuk melepaskan. Dan Nabi suka senyum kalau orang buat tak elok dengan dia. Nabi cepat memaafkan. Sampaikan Anas bin Malik berkata, aku tak sangka ada orang sebaik Nabi Muhammad SAW. Di saat Islam ataupun dunia masih lagi tidak ada istilah human rights, Nabi Muhammad SAW datangkan nilai-nilai human rights. Hak manusia. Di saat manusia tidak ada nilai keperimanusiaan terhadap binatang, Islam datang mengangkat darjat hubungan dengan binatang. Idza qataltum fa ahsinul qitrah wa idza dhabhtum fa ahsinuz zibhah. Kalau kamu menyembelih, baikkan sembelihan. Kalau kamu membunuh, elokkan pembunuhan. Di saat dunia masih lagi tidak ada hak wanita, Islam datang mengangkat darjat seorang wanita. Iaitu hamba-hamba yang ingin dikahwini jadi isteri, diangkat darjatnya. Jadi subhanallah, Islam telah mendahului kita, mendahului dunia, mendahului manusia daripada sudut memuliakan manusia lain. Lalu kalau kita bersifat pendendam sedangkan Allah bersifat pengampun, maka Allah Ta'ala tak akan berikan pengampunan kepada manusia yang memiliki sifat dendam dalam hatinya. Jadi kalau kita ada sifat dendam ni, lepaskanlah. Ya Ustaz, bukan mudah kita nak maafkan salah orang kat kita ni Ustaz. Kalau dia buat tak sengaja, saya maafkan. Ini sengaja dia buat cari salah saya Ustaz. Dia saja cari saya sakit hati. Baik, dia macam ni Forgive and forget. Kadang-kadang kita boleh maafkan, tapi kita tak boleh lupakan. Memaafkan tidak semestinya kita boleh lupakan. Dan kalau kita tidak boleh melupakan, tidak semestinya kita tidak memaafkan. Memaafkan, yes, kita boleh maafkan. Melupakan mungkin susah kerana telah ada parut. Ya, dia kata luka yang berdarah tu. Ya, luka yang tak berwarna. Apa dia panggil kumpulan tu? Luka yang tak terasa, mengalir darah yang tak berwarna. Ingat tak lagu tu? Lagu tu ingat tak? Kalau tak ingat, saya pun tak ingat. Maksudnya jiwa ni kadang-kadang dia hancur. Kita tak tahu apa penyebab dia hancur. Mungkin orang betray kita, khianat kita. Jadi luka yang tak terasa ni, mengalir darah yang tidak berwarna ni, ianya memang perit. Mengalir darah yang tak berwarna kan. Kak Azhar tahu tu lagu apa tu? Kumpulan Visa ke apa ke? Saya tahu Visa nak pergi umrah je. Kumpulan Visa mungkin saya baru tahu lah. Jadi memaafkan itu memang susah kerana mengalir darah yang tidak berwarna Ustaz. Tapi percayalah, dengan kita memaafkan kesalahan orang,
kita memaafkan kesalahan orang, kita berjaya mendapat cinta Allah. Dendam ni buat kita tak tenang, Ustaz. Ya betul, Syahla Nuruddin. Masya Allah, betul. Dendam ni akan menyebabkan kita tak selesai. Allah Ta'ala ajar Nabi Muhammad SAW untuk memaafkan dengan cepat. Memaafkan dengan cepat. Sebab apa? Sebab hati kita ni perlu ruang untuk diletakkan cinta Allah Ta'ala. Kita nampak manusia yang menyakitkan. Kita tak nampak Allah yang mendatangkan sakit hati tu. Itu yang masalah dia. Kadang-kadang kita tak suka orang buat tak elok dengan kita. Yang kita nampak manusia. Kalau kita pandang jauh sikit, yang datangkan ujian itu adalah Allah. Maka kita akan tenang dalam menghadapi ujian itu. Kalau kita nampak yang datangkan ujian itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman 5 ujian. Walanda beluwannakum bisyai'in minal khauf, iaitu takut, wal ju', iaitu lapar, wa naqsi minal amwal. Wa naqsi minal amwal ni hutang tak berbayar orang ni. Sedikit harta, wal anfus dan kematian, was samarat dan kurang penghasilan. Jadi 5 ujian ni Allah Taala sebut dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran ni 5 ujian ni pasti Allah akan uji. Yang kita nampak mungkin manusia yang menyebabkan kita takut. Mungkin kawan yang menyebabkan kita lapar. Kita anggap mungkin member yang tak bayar hutang. Kita anggap mungkin orang lain yang langgar kawan kita sampai aksiden. Kita anggap mungkin orang lain yang mungkin gajah ke ataupun babi hutan ke langgar pokok tanaman kita, duit pokok tak menjadi, buah tak menjadi. Kita nampak makhluk yang datangkan musibah. Tetapi Allah bagi tahu, aku yang akan datangkan takut, aku yang akan datangkan sakit, aku yang akan datangkan lapar, aku yang akan datangkan sedikit harta. Allah kata aku yang datangkan. Di saat Allah kata aku yang datangkan, jangan kita faham sebaliknya. Jangan kita nampak makhluk je yang datangkan ujian itu. Tetapi Allah lah yang mendatangkan ujian itu. Allah datangkan makhluk lah. Ujian ni memang datang daripada makhluk. Allah nak datangkan ujian, datangkan melalui makhluk. Ya, 5. Oh ya, betul. Terima kasih pada Kak Ahliza. Tolong senaraikan hutang-hutang tu. Hutang-hutang. Senaraikan sakit-sakit. Oh, Kak Azhar respon dah. Dia kata apa? Kumpulan Damai Sutra. Umpama mimpi dalam mimpi. Betul. Hidup ni umpama mimpi dalam mimpi je. Sakit macam mana pun tetap kita akan bangun daripada mimpi, iaitu mati. Pilu macam mana pun, sakit macam mana pun, sedih macam mana pun, akhirnya nanti kita akan mati juga. Jadi sebenarnya kita hadapilah ujian itu dengan tenang. Ya, tenang je hadapi ujian ni. Kita tak tahu apakah yang Allah Ta'ala sediakan pada esok hari. Ya, kalau kita tak tahu apa yang Allah nak sediakan hari Sabtu ni. Ada orang nak datang jumpa saya ke, saya pun tak tahu. Kan? Kalau ada orang datang, Alhamdulillah lah. Katanya nak datang lepas asar, insya-Allah boleh, tak ada masalah. Kita tak tahu apa yang Allah sedang rancang untuk kita. Tetapi sebagai orang yang beriman, kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Apa juga ujian yang datang dalam hidup seorang mukmin itu semuanya adalah benda-benda yang baik belaka. Ingat seni kata, Kak Azhar memang hebat orangnya, orang Perak. Orang Perak ni memang jiwanya sentimental. Ya, jiwanya sentimental. Baik. Jadi 2 golongan yang kata Nabi SAW, yang Allah Ta'ala tak akan pandang mereka ni. Allah Ta'ala tak berikan pengampunan pada mereka. Yang syirik tak ada pengampunan. Yang menyimpan dendam, bermusuhan, bergaduh lalu bermusuhan, Allah tak akan berikan pengampunan. Baik. Persoalan dia, macam mana kita nak didik hati supaya boleh memaafkan? Yang pertama, kata Imam Ghazali, nak didik hati supaya boleh memaafkan, kita kena berdampingan dengan orang yang susah. Bila kita berdampingan dengan orang susah, orang miskin, jiwa kita akan tenang. Sebab apa? Sebab kita kenangkan nikmat yang banyak yang kita ada. Kalau kita duduk dengan orang yang mungkin senang je, kita mungkin akan rasa iri hati dan cemburu dengan kekayaan dan kenikmatan dia. Nabi suruh kita menyantuni anak yatim. Dan Nabi kata, siapa jaga anak yatim duduk sebelah aku dalam syurga. Nabi ajar kita untuk berdampingan dengan orang miskin supaya hati kita tenang. 1. Yang kedua, nak memiliki hati yang tenang. Hati yang tenang ni kena banyak berpuasa, kurangkan makan.
Kalau kuat makan, jiwa jadi keras. Kata Nabi SAW, makan banyak, jiwa jadi keras. Itu makan yang halal pun jadi keras dah. Apatah lagi kalau terkedarah makanan haram. Jiwa jadi keras. Ingat, nak jadi jiwa yang lembut, kena banyakkan berpuasa. Memang kadang-kadang kita lapar ni jadi panas baran tau. Tapi itu dipanggil proses. Lama kelamaan kita akan jadi lembut. Sebab apa? Sebab kita tahu kita sedang beribadah di hadapan Allah Ta'ala. Kita tak akan marah-marah. Kata Nabi SAW, kalau ada orang ajak kamu bergaduh dan kamu sedang berpuasa, kamu cakaplah, inni sa'imun. Aku puasa hari ni. Aku tak nak gaduh. Boleh Aku tak nak gaduh. Sabar je. Jadi orang yang jiwanya tenang boleh memaafkan kerana dia banyak berpuasa. Jadi pertama, berdampingan orang-orang yang miskin ataupun orang yang susah, orang yang serba kekurangan. Yang kedua, berdampingan ataupun berpuasa. Yang ketiga, kurangkan bercakap. Orang yang nak kawal hatinya daripada tak boleh memaafkan, maka dia kena tahan diri dia daripada bercakap. Yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang boleh miliki diri dia di saat marah, tahan itu, maka itu dipanggil orang yang paling kuat. Orang yang hebat bila dia boleh tahan marah dia. Macam boleh ke? Orang yang boleh memiliki sifat pemaaf ni, dia boleh tahan diri dia untuk tidak marah di saat dia mampu marah. Orang yang kuat, kata Nabi SAW, laisal syadidu bisyadidu syadidu sur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu bila kuat bergusti, tetapi orang yang kuat itu adalah yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang boleh miliki diri dia di saat marah. Pertama, betul Kak Azhar, terima kasih. Jiwa orang tenang boleh memaafkan. Yang pertama, dia berdampingan dengan orang yang susah. Yang kedua, dia sentiasa berpuasa ataupun kurang makannya. Yang ketiga, kurang bercakap. Kalau kurang bercakap, insya-Allah cepat pemaaf. Kalau banyak bercakap, nampaknya tak ada harapan lah. Kata Ustaz Harry, tak ada harapan. Tak ada harapan. Almarhum Ustaz Dr. Yusuf Almarhum Ustaz Datuk Ismail Kamu suka sebut tu. Tak ada harapan jawabnya. Masya Allah. Tengok Ustaz Harry, teringat Ustaz Almarhum Ustaz Ismail Kamu. Masya Allah. Baik tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan apa yang disampaikan tentang dua sifat tadi, sifat syirik dan sifat pendendam yang tidak mendapatkan kita peluang untuk dimaafkan pada malam nisfu Syaban, dapat sama-sama kita hindari. Dan cepat-cepat buang benda-benda khurafat, buang benda-benda yang boleh menyebabkan kita syirik. Dan pada masa yang sama, cepat memaafkan kesalahan orang menjelang malam nisfu Syaban yang akan berlangsung pada minggu depan saja. Maka mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita tempuh dalam hidup ini, insya-Allah. Jadi mewakili barisan EJK Surau, Fasa Surau An-Nur, Fasa 3A, Bandar Seremban Selatan, mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan perempuan ke Facebook Surau dan juga Surau sendiri secara fizikal. Dan ada Ustaz esok Ustaz Roslan Muhammad. Sebarang sumbangan boleh disalurkan ke 05012010053038 Surau An-Nur. Mana tahu satu hari nanti kita boleh jumpa kuliah face to face di Surau An-Nur, nanti saya nantikan kehadiran saya lah di Surau An-Nur. Saya pernah datang sekali je Surau An-Nur pada tahun lepas. Mana tahu insya-Allah ada rezeki tahun ni kita jumpa lagi insya-Allah. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Taala, yang kurang itu kelemahan diri saya. Mohon maaf di atas kekurangan. Terima kasih di atas perhatian semua. Aku lumadza tasma'un, aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa minggu depan insya-Allah.